Sebelum ni kita dah tengok berkenaan dengan apa yang akan berlaku kepada gegelung yang membawa arus apabila dia berada dalam satu medan magnet. Jadi sekarang ni kita nak tengok salah satu aplikasinya iaitu berkenaan dengan motor arus terus. Jadi motor arus terus ni kita biasa guna dalam kereta mainan yang mana kita masukkan bateri dan kereta tersebut dia akan bergerak. Jadi dalam kes ini kita tengok bagaimana sebuah motor arus terus dia berfungsi. Okey. Pertama sekali kita ada bateri, yang mana bateri ini dia akan membekalkan arus. Jadi kalau kita tengok, arus akan mengalir daripada plug positif ke negatif. Jadi sebuah motor arus terus ini secara asasnya dia akan ada beberapa benda. Yang pertama adalah magnet kekal. Okey, magnet ini dia akan menghasilkan medan magnet. Kemudian kita ada bateri untuk menghasilkan arus. Kita juga ada berus karbon. Okey, kita akan tengok lagi apa kegunaan berus karbon. Dan juga kita ada commutator. Commutator ini pun kita akan tengok sebentar lagi. Dan kita ada gegelung yang membawa arus. Seperti yang kita dah tengok sebelum ini. Okey, jadi kita tengok bagaimana motor arus terus ni dia berfungsi. Yang pertama, arus dia akan melalui daripada plug positif ke plug negatif. Jadi bila arus bergerak dan tiba pada berus karbon ni. Berus karbon dia adalah satu konduktor. Jadi arus akan mengalir melalui berus karbon dan okey, kena ingat ya, berus karbon ni dia tidak melekat dengan commutator. Maksudnya dia terpisah dengan commutator. Dia hanya disambungkan kepada kita punya dawai wire yang bersambung dengan bateri. Jadi kalau kita tengok berus karbon tu sebenarnya dia ditolak ke arah, dia sebenarnya ada spring yang mana dia akan ditolak ke arah kita punya commutator. Okey, commutator dia seperti itu dan dia tidak bersambung, dia hanya melekat begitu. Jadi arus akan mengalir. Arus akan mengalir ke sini dan naik ke atas dan dari sini turun ke bawah. Okey, dan kembali ke commutator dan pergi ke plug negatif. Okey, seterusnya kita tengok apa yang akan berlaku kepada gegelung ini bila dia mengalirkan arus dan berada dalam medan magnet. Jadi kita gunakan petua tangan kiri Fleming. Okey, petua tangan kiri Fleming. Jadi kalau kita tengok medan magnet dia daripada utara ke selatan dan kemudian kita ada arus. Okey, jadi kalau kita lihat ya, dia punya arah pergerakannya akan jadi di sebelah sini. Okey, sebagai contoh cikgu buat di sini adalah A dan di sini adalah B, C dan D. Okey, A, B tu dia akan bergerak ke bawah. Cikgu labelkan daya dengan warna oranye. Okey, jadi dia punya daya akan bertindak ke bawah. Maksudnya wire kita ni dia akan ditolak ke bawah. Manakala daripada C ke D dia akan ditolak ke atas. Okey, dia akan ditolak ke atas. Jadi apa yang berlaku adalah gegelung ini dia akan berputar. Okey, dia akan berputar. Jadi dia akan jadi seperti berikut, yang mana dia akan naik ke atas. Okey, dia akan naik macam tu. Okey, dan kita punya magnet. Okey, magnet di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Lebih kurang macam ni lah. Okey, jadi dia dah berada 90 darjah daripada magnet ni. Okey, kalau kita tengok dia dah berpusing. Jadi bila berlaku keadaan macam ni, inersia menyebabkan dia terus memusing. Okey, inersia akan menyebabkan dia terus pusing. Okey, jadi yang ini cikgu harap kamu faham. Yang penting sekarang ni kita tengok apa yang berlaku kepada berus karbon. Apa yang berlaku di sini. Okey, bila dia pusing, kita kena ingat lagi satu adalah commutator ini dia disambungkan dengan gegelung kita. Okey, commutator disambungkan dengan gegelung. Jadi warna putih ini dia disambungkan sekali, manakala berus karbon dia asing. Okey, berus karbon dia asing, dia tidak dilekatkan dengan commutator. Dia hanya bersentuhan sahaja. Jadi bila kita punya dawai ataupun gegelung ini dia bergerak ke bawah dan naik ke atas. Okey, kita tengok di bahagian yang sebelah kanan ini, apa yang berlaku adalah kita punya commutator dia akan berpusing sekali. Okey, dia akan ikut kita punya gegelung. Jadi dia akan menyebabkan commutator, kalau kita lihat, commutator tu dia akan jadi, okey, yang ini berus karbon, maka commutator tu dia akan berpusing. Cikgu lukiskan warna putih. Dia akan berpusing seperti ini. Okey, dia lebih kurang macam ni lah. Okey, yang ni yang bahagian atas, yang ni bahagian bawah.
Okey, jadi bila kita tengok ini, okey. Bila kita tengok dia sudah tidak lagi bersentuhan dengan berus karbon, tapi dia masih lagi berpusing kerana inersia, maka dia akan terus berpusing dan kembali kepada keadaan yang sebelum ni, iaitu seperti berikut. Okey. Cuma arah dia dah terbalik. Maksudnya yang di sini dia akan pergi ke sini. Okey. Namun arus dia tetap mengalir pada arah yang sama. Okey, berus karbon dia kekal, komutator saja yang berpusing, maka arus terus mengalir pada arah yang sama menyebabkan daya ni dia terus bertindak atas untuk C, D dan bawah untuk A dan B. Maka kita punya gegelung ni akan terus berputar dan berputar. Okey. Jadi inilah asasnya bagaimana sesebuah motor arus terus berfungsi.